pengenalan terhadap pembedahan plastik dalam usul fiqh. Pembedahan plastik ini telah diwujudkan sejak 4,000 tahun dahulu. Maksud pembedahan plastik ini dalam bahasa Arab dikenali sebagai jirahah tajmil. Seperti mana yang kita tahu, tujuan pembedahan plastik ini untuk mempercantikkan atau memperelokkan diri dengan mengurangkan atau menambahkan lemak, kulit atau silikon padat pada tubuh badan. Selalunya, persepsi masyarakat akan memikirkan bahawa pembedahan plastik ini tidak dibenarkan. Ya, ianya tidak dinafikan, tetapi ada ketika pembedahan plastik ini dibolehkan. Antaranya adalah disebabkan oleh kecacatan yang berlaku sejak lahir, seperti baby sumbing, terdapat jari yang lebih dan sebagainya. Seterusnya adalah kecacatan yang datang kemudian. Contohnya apabila seseorang itu kemalangan, terbakar dan sebagainya. Maka di sini hukumnya adalah mubah, harus ataupun dibolehkan. Yang menjadikan ianya dibolehkan adalah kerana kecacatan ini mengandungi kemudaratan dari sudut fizikal dan mental pesakit. Ada pula situasi yang menjadikan pembedahan plastik ini wajib. Antaranya adalah disebabkan oleh ingin menutup luka yang besar, parut pada wajah atau menampal kulit kesan terbakar pada wajah yang dapat dilihat. Menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi sendiri, beliau berpendapat jika seseorang mempunyai kecacatan yang menjijikkan pandangan sehingga menimbulkan sakit jiwa dan perasaan, maka tak berdosa baginya untuk merawat kerana Allah tak menjadikan agama sebagai satu kesukaran. Okey, seterusnya kita akan bercakap tentang pembedahan yang tidak dibenarkan oleh syarak. Okey, pembedahan yang tidak dibenarkan oleh syarak ini iaitu pembedahan yang dilakukan bukan kerana penyakit bawaan atau kecelakaan, tapi kerana keinginan sendirinya untuk berniat untuk mempercantikkan dan memperindahkan diri. Antara aspek-aspek yang diambil kira untuk ulama' menentukan sama ada pembedahan itu haram ialah seperti aspek yang digunakan oleh pembedahan untuk menghilangkan kedutan di muka, seperti yang dilakukan oleh warga tua untuk menampakkan dirinya supaya kekal awet muda. Okey, seterusnya pembedahan yang tidak yang dilarang oleh syarak juga ialah untuk membesarkan bahagian-bahagian tertentu, seperti khususnya kaum-kaum wanita yang memperbesarkan payudara, punggung dan bibir dan lain-lain juga. Seterusnya juga ialah untuk seperti mencukur bulu kening bagi kaum lelaki yang kadang-kadang ianya dianggap sebagai trend. Hukum pembedahan plastik dalam usul fiqh terbahagi kepada dua, iaitu harus dan juga haram. Pembedahan plastik diharuskan jika bertujuan untuk perubatan akibat daripada kecacatan pada tubuh badan disebabkan oleh kemalangan, terbakar atau sebaliknya. Tambahan pula, pembedahan kecacatan sejak lahir juga diharuskan berdasarkan hukum syarak. Selain itu, pembedahan plastik yang diharamkan pula apabila bertujuan untuk mencantikkan diri dan menambahkan keyakinan untuk bergaul dengan masyarakat apabila mempunyai penampilan diri yang cantik. Pembedahan plastik ini adalah harus pada asalnya jika bertujuan merawat dan ianya boleh menjadi wajib dan haram mengikut situasi. Jika ianya bertujuan mengubah kejadian asal bagi tujuan kecantikan, maka haram hukumnya dan berdosa. Pembedahan plastik ini boleh mendatangkan kebaikan kepada orang yang tertentu yang memerlukan rawatan wajah dan anggota badan yang cacat dan sebaliknya. Tidak semua pembedahan plastik adalah haram dan pembedahan plastik tidak semuanya dibolehkan mengikut hukum syarak.